الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Itu merupakan surah Al-Insan yang dibacakan oleh salah seorang tetamu kita pada pagi ini. Ialah kalau kita berbicara berkenaan surah Al-Insan ini, saya pasti menggambarkan bagaimana nilai kemanusiaan yang perlu kita hayati melalui ayat suci Al-Quran dan bagaimana untuk membentuk akhlak Muslim yang sejati. Hari ini kita akan berbicara berkenaan World #Quran Convention. Kita nak berbicara berkenaan satu program yang sangat penting khususnya dalam memperkasakan ummah pada hari ini, dan kita perkenalkan terlebih dahulu tetamu yang berada di studio pada pagi ini, iaitu Ustaz Safri Muhammad Zain, Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dan Kawalan Kualiti, dan juga Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pastinya kita semua cukup teruja dengan program yang akan dilaksanakan nanti, iaitu World #Quran Convention ini, surah Al-Insan. Mungkin untuk permulaan ini kita berikan mukadimah kepada penonton semua, iaitu berkenaan latar belakang World #Quran Convention, dan juga untuk kali ini merupakan pelaksanaan untuk tahun keberapa? Alhamdulillah, kali ini pelaksanaan kita pada tahun keempat, Munawar. Dan kenapa kita laksanakan World Quran Convention setelah kita ada 3 program kita yang utama pada tahun ini yang kita bawakan surah Al-Insan, iaitu kita laksanakan World Quran Hour, kita laksanakan Arafah Quran Hour, kita laksanakan Malaysia Quran Hour, dan terakhir yang ingin kita pasakkan tentang kemanusiaan ini adalah di World Quran Convention. Dan ini kali keempat setelah 3 kali kita laksanakan, dan kali ini kita kira dia sangat kena dan tepat pada masa dia kerana kita banyak bercakap tentang kemanusiaan semasa perang ini. Betul. Cakap berkenaan kemanusiaan ini, banyak sebenarnya yang perlu kita hayati, perlu kita pelajari sesama kita, khususnya dalam kita menilai situasi semasa sekarang ini, konflik kemanusiaan yang berlaku di Gaza akibat kekejaman daripada Zionis. Dan juga mungkin kita boleh kongsikan juga dari sudut naratif yang dibawa untuk World Quran Convention pada tahun ini. Alhamdulillah, sebagai tema kita pada tahun ini surah Al-Insan, surah yang mendidik manusia agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya juga surah yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca setiap rakaat kedua pada hari Jumaat. Ia adalah memberikan satu pengajaran kepada kita agar kita sentiasa memberi. Memberi dalam artian adalah kita beri layanan yang baik, khidmat yang baik kepada semua manusia, baik daripada diri sendiri, keluarga dan organisasi dan seluruh ummah. Dan ketika kita memberikan satu kebaikan dalam kehidupan kita, maka akan terlahir sesuatu perkara yang baik yang dapat dicontohkan kepada seluruh ummah. Ketika kita memberikan satu kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan berikan. Itulah ayat yang pertama, ayat yang kita baca sebentar tadi. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inilah salah satu pemberian yang Allah berikan kepada kita atas usaha kita ketika kita di dunia, kita memberikan dengan penuh keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Artinya ketika kita memberi dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan balas. Inilah salah satu yang ingin kita galakkan kepada masyarakat kita seluruh dunia agar sentiasa memberi dan memberi, sehingga Allah sendiri nanti akan membalas segala kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini dengan balasan di syurga. Allah sendiri yang akan memberikan layanan kepada kita. Masya Allah, subhanallah, cukup indah sekali. Pastinya ini akan terus disampaikan dalam World Quran Convention ini, nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana untuk mendidik diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita untuk kita membentuk ummah yang sejati dengan peribadi dan juga akhlak yang tinggi. Jadi Puan, mungkin kita juga boleh berikan pencerahan bagaimana dari sudut kelainan untuk tahun ini, apa keistimewaan yang akan dibawa, dan juga
juga mungkin ada dalam kalangan penonton kita yang tertarik dan tak sabar untuk menyertai World Quran Convention ini. Adakah mereka boleh menyertai secara fizikal? Bagaimana tuan? Okey, insya-Allah World Quran Convention ini kita akan adakan di Movenpick. Sekarang ni pendaftaran apa semua dah mencapai 1,500. Alhamdulillah. Jadi banyak sebenarnya yang nak kita kongsikan, dan kali ini berbeza kerana kita membuka ruang kepada even non-Muslim untuk bersama-sama dengan kita ataupun new Muslim. Dan kita juga akan melatih 500 young Muslim leaders yang akan kita gerakkan, yang akan kita readykan for the world. Jadi insya-Allah ada kesinambungan setelah hadir ke World Quran Convention kali ini, di mana kita akan next year kita akan ada surah Jumaah yang mana kita akan gerakkan Ummah Grand Reset bersama dengan young leaders ini. Mereka perlu ada projek. Jadi dia bermula dengan Serve to be Served, surah Al-Insan di World Quran Convention. Dan kali ini luar biasa kerana istana bersama dengan kita, keberangkatan oleh Tuan Tengku Permaisuri Selangor juga. Jadi ini sangat bererti kerana istana raja kita berharap menjadi payung kepada agama. Dan kali ini kenapa kita menarik juga menjemput juga, mengundang juga non-Muslim dan juga even new Muslim bersama dengan kita, kerana apa yang berlaku, perang yang berlaku sebenarnya membuka banyak kebaikan, banyak akhlak Muslim sejati yang terbuka. Jadi orang hairan macam mana seorang tawanan perang boleh baik dengan orang yang menawan dia kan. Jadi itu luar biasa. Jadi itu yang membuka minat untuk orang tahu apa sebenarnya formula yang ada dalam Al-Quran, sehingga akhlak sebegitu walaupun dalam perang. Jadi perkara inilah yang kita bawa melalui World Quran Convention, di mana kita nak bumikan nilai-nilai dari Al-Quran. Kadang-kadang orang tengok Muslim sebagai teroris, tapi dengan perang yang berlaku sebenarnya membuka mata dunia bagaimana perang itu membuka tirai akhlak sebagai seorang Muslim sejati apabila mereka kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Alhamdulillah. Sebenarnya ada hikmah setiap perkara yang berlaku. Seperti yang Puan nyatakan tadi, ialah sebagaimana sebelum ini stigma negatif terhadap umat Islam. Islam adalah teroris. Tapi akibat daripada perang tersebut, membuka mata seluruh masyarakat dunia berkenaan nilai murni yang berlaku pada ketika ini. Dan sudah pastinya saya nak menyentuh juga berkenaan tema pada kali ini, Serve to be Served, a Divine Guidance from Surah Al-Insan. Bagaimana untuk kita berikan gambaran kepada masyarakat, tema ini satu perkara yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Masya-Allah, alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran kepada kita, tentu ada hikmah yang tersendiri dalam kehidupan kita, dan ayat Al-Quran itu adalah sesuai untuk semua umat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada mereka, surah Al-Insan ini adalah salah satu dia mengajarkan kita untuk tidak sombong. Bila kita tidak sombong, akan terlahir seorang insan yang abror, insan yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi dengan adanya surah Al-Insan ini akan memberikan sesuatu bimbingan kepada umat, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan setakat itu saja, dan seluruh manusia dia berhak untuk menghayati isi kandungan Al-Quran. Contoh daripada ayat yang kita sebutkan tadi, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Artinya setiap apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan juga dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yakinlah setiap kebaikan yang kita lakukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika awak melakukan kebaikan mesti dapat kebaikan. Serve to be served. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita agar sentiasa memiliki sifat kemanusiaan. Tidak memandang rendah kepada orang lain, tidak melakukan sesuatu perkara yang tidak disenangi oleh rakan dan sebagainya. Artinya dengan adanya surah Al-Insan ini, kita nak reset diri kita agar sentiasa melakukan kebaikan. Setiap kebaikan, yakinlah bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu risau dan tak perlu khawatir dan sebagainya. Artinya Allah akan menyukai orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Inilah yang ingin kita sampaikan dalam program World Quran Convention ini. Artinya kita nak bawa semua orang sentiasa merasakan
diri itu adalah manusia dan orang lain juga manusia, dan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan sesuatu penghargaan yang amat baik dalam kehidupan. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sampaikan, dan melalui guidance dekat sini menjadi satu perkara untuk kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik, iaitu sentiasa merendah diri, sebarkan kebaikan, berkhidmat kepada masyarakat dan juga memberikan compassionate dan juga perasaan yang baik kepada orang yang lain. Dan Puan, mungkin sekali lagi kita war-warkan kepada masyarakat. Tadi Puan nyatakan lebih daripada 1,500 penyertaan setakat ini. Mungkin ada juga yang nak menyertai kali ini. Bagaimana caranya, dan juga sedikit harapan daripada pihak Puan sendiri berkenaan World Quran Convention ini. Okey, insya-Allah kita ingin menyeru ke seluruh rakyat Malaysia kerana yang datang kali ini bukan sahaja daripada dalam Malaysia tetapi juga di luar negara dan dari pelbagai latar belakang untuk mereka fahami apa solusi daripada Al-Quran untuk menjadi panduan kepada customer service. Kepada mungkin Kompas TV sendiri, host di TV juga, kerana kita ingin memasakkan dalam fikiran kita, kita ingin melakukan mindset change bahawa kita berbuat kerana Allah. Kita menyantuni orang lain kerana Allah, bukan kerana bos kita, bukan kerana suami kita ataupun bukan kerana manusia lain. Jadi perkara itu paling utama. Kita banyak cabaran dalam kehidupan, jadi kita ingin menjemput, mengundang bersama-sama dengan kami. Boleh visit ke World Quran Convention ataupun Facebook Quran Hour, dapatkan maklumat di situ untuk sama-sama berdaftar. InsyaAllah kita masih lagi menerima pendaftaran, walaupun target kita sebenarnya hanya 1,500 orang, tapi pendaftaran terus banyak dari Australia, dari pagi ni pun dari Jakarta apa semua. InsyaAllah banyak. Jadi kita harap kita tidak menjadi orang yang rugi, untuk kita terus bersama dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan membumikan Al-Quran. Baik. So, pastinya ini satu program yang sangat penting, bagaimana kita sentiasa mendekatkan diri dengan program-program ilmu seumpama ini. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini, dan selepasnya untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan program ini, anda boleh terus sahaja ke laman sawang World Quran Convention, Puan. Dan selepasnya terima kasih saya panjangkan kepada kedua-dua tamu kita, iaitu Ustaz Safri Muhammad Zain dan juga Puan Marhani Yusof pada perkongsian pada pagi ini. Dan sekarang ini kita akan terus sahaja bersama dengan sahabat pelapor kita di Melaka untuk kita mengetahui cerita pagi Melaka, iaitu berkenaan persidangan ketiga penggal kedua DUN Melaka ke-5.